今年的4月24号开始，全球的穆斯林同胞将进入斋戒月，为期1个月。政府也建议，为了防止新冠肺炎的广散，今年的斋月活动只能在家里进行。不过没关系，我们的健康美食将为仍然坚持待在家里的观众提供有趣又特别的信息。观众朋友们，欢迎收看健康美食，我是洪晶晶。在今天的健康美食当中呢，我们要一起学会怎么烹饪一些能在斋月期间享用的一些美食。可是今天呢，不是我来教你们，而是在美食界当中很出名的一位厨师 Fatma Bahalwan， 他今天呢要教我们怎么去烹饪一些比较健康而且美味可口的美食，到底是什么呢？来，我们一起看吧。Pemirsa Tasty and Healthy, saya Fatma Bahalwan. Kali ini saya akan berbagi resep menu-menu untuk berbuka puasa. Sebetulnya menu-menu yang akan saya bagikan ini bisa untuk berbuka puasa ataupun untuk sahur juga boleh. Tetap semangat, kita harus menjaga kondisi badan supaya tetap sehat meskipun harus di rumah saja di dalam keadaan puasa bulan Ramadan. 水果甜汤是典型的印尼甜品之一，它是由多种水果混合在一起，再加入糖酱制成。比如说琼枝、光囊、鳄梨、青椰子、菠萝、牛奶、糖酱和冰块。Pertama kita potong dulu bagian bonggolnya, gitu kita sisihkan, lalu satu sisi lagi yang ada bunganya bisa kita patahkan dulu. Sebetulnya ini bisa ditanam kembali ya, yang bagian ada daunnya. Nah ini kita sisihkan, lalu berdirikan nanasnya. Gunakan pisau tajam gitu ya, pisau tajamnya yang tidak bergerigi ya, lebih baik. Kemudian dari mulai bagian pucuk sampai ke bagian bawah kita kupas habis begini. Nah, kita sisihkan. Ini dikerjakan sampai semua buah nanas terkupas. .制作水果甜汤的过程如下：首先，把粉状的琼枝加100克糖和500毫升水煮熟。之后，将所有已准备好的配料混合并放入1个大碗中，倒点牛奶和红糖酱就好了。最后再加点冰块。水果甜汤是该斋时最受欢迎的饮品之一，对人体健康有不少益处。所含的碳水化合物可作为人体能量的来源，也能预防骨质疏松，而且还包含人体所需要的维生素，如维生素 A、B 和 C， 特别适合斋月食用。Nah, es buah campur sari sudah siap disajikan, penuh dengan asupan gizi untuk menjaga kondisi tubuh kita selama menjalankan ibadah puasa Ramadan meskipun harus di rumah saja. 椰子鸡是群岛的一种特色菜，是穆斯林同胞在斋月或开斋节期间必吃的菜之一。椰子鸡里黄色的酱汁通常可与米饭、米糕或马来种一起食用。印尼几乎每个地区都会根据当地的文化和天然食材来制作各具特色的椰子鸡。 Sekarang saya akan membagikan resep memasak opor ayam. Nah, opor ayam yang biasanya menggunakan santan, kali ini saya masak dengan susu kedelai supaya kita lebih sehat. Yuk kita lihat caranya. Bumbu yang saya siapkan adalah
dari kemiri, bawang putih, bawang merah, kemudian ada jahe, lalu ada kunyit, ada ketumbar, kemudian ada serai dan daun salam. Empon-empon ini sangat penting untuk menjaga kesehatan di saat di rumah saja seperti sekarang. Nah, kalau sudah dihaluskan dia menjadi seperti ini ya. Jadi opornya adalah opor kuning. Kalau misalnya Anda ingin opor putih, tinggal diabaikan saja kunyitnya. Saya siapkan 1 ekor ayam kampung yang sudah dipotong-potong menjadi 12 potong, dan ini adalah susu kedelai. Kita tumis bumbu halus. Kemudian masukkan daun salam, juga serai. Biarkan sampai harum. Lalu kita masukkan ayamnya. Aduk rata sebentar. 我们听名字就知道椰子鸡是用椰奶来做的，但是这次我们的 Fatma 大厨要用豆浆来代替椰奶，他说这样会更健康。 因为豆浆里含有异黄酮，可以抑制有害的胆固醇，从而降低胆固醇和肥胖的风险。另外，这款豆浆鸡还使用了姜和姜黄之类的香料，可以增强我们的免疫系统，以防止病毒的侵害，比如说像现在大家知道的新冠病毒。Nah, pemirsa, tasty and healthy. Opor ayam susu kedelai siap disajikan untuk santap buka puasa, sahur maupun sajian di hari raya Lebaran. 哇，观众朋友们，那就是范马厨师的第一道菜，第一道菜就那么可口了，难道他待会儿还要为我们展示怎样的美食呢？所以不要转台，健康美食马上回来。 那观众朋友们，在这个斋月期间呢，我们的穆斯林同胞都得抑制食欲，所以为了打发时间，我们可以多看看书啊。那而且在这本书里面呢，它也说明了我们的印尼美食已经是世界闻名了，而且它还受到了我们印尼各种民族的影响，所以你们都能猜得到吧？我们的印尼美食是有多么的丰富。那在这第2环节当中呢，我们还是会照样向 Fatma 厨师要些推荐。 来，我们一起去看吧。 Kembali di acara Tasty and Healthy, sekarang saya akan bagikan resep membuat kentang brokoli skutel. Biasanya skutel selalu menggunakan makaroni, tapi kita sajikan yang beda dari biasanya, tetap sehat. Bahannya adalah kentang yang sudah dikukus terlebih dahulu, nanti kita akan potong-potong. Lalu ada brokoli yang sudah diseduh dengan air panas. Ada keju, ada sayuran campur ya, mix vegetable. Lalu ada sedikit smoked beef dan sosis, atau ada bahan lain mungkin bakso di dalam kulkas kita bisa gunakan. Lalu saya akan buatkan saus kejunya, yaitu dari susu, kemudian ada keju, ada tepung terigu, lalu ada margarin atau mentega. Bumbunya adalah pala halus, garam, dan lada halus. Kita ambil kentang, lalu potong-potong sesuai selera. Lalu kita susun di dalam pinggan tahan panas seperti ini. Lalu kita masukkan brokoli, ini sudah dipotong sesuai guntung. Taburkan juga sayuran beku, lalu kita beri dengan sosis, kemudian juga smoked beef.
Nah, kita sisihkan, sementara itu kita masak saus kejunya. Panaskan margarin. Kita masukkan tepung terigu. Aduk rata. Sambil dituangi susu. Sedikit demi sedikit susunya, menjaga supaya tidak bergerindil. Lalu kita masukkan kejunya. Ditambahkan gula. Kemudian pala bubuk dan lada halus. Kalau dia sudah cukup meletup-letup, matikan apinya. Kita tuang saus susu ini, saus keju, di dalam pinggan tahan panas yang tadi sudah berisi beberapa kondimen yang sudah disiapkan. Kita ratakan. Nah, kita parutkan keju di atasnya. Ratakan ke seluruh permukaan skutel. Kita panggang di dalam oven suhu 180 derajat Celcius sampai tampilan bagian atasnya golden brown atau kuning kecoklatan. Nah, ini dia skutel kentang brokoli sudah matang. Ini kita lihat bagian dalamnya seperti apa jadinya. 这道土豆西兰花开胃菜不仅分量足，还很健康。西兰花和土豆可以避免身体发生炎症。西兰花中所含的维生素 C 具有硫含量，可以减少血液中的毒素。而最重要的是，这道开胃菜所含有的营养成分，比如纤维、钾、维生素 C 和 B6， 对心脏有益。那观众朋友们，刚才的那道美食呢，是在斋月当中不可少的一道美食。而且刚才你们都已经得到了 Fatma 厨师的烹饪技巧了吧？所以你们也可以在家里试着做哦。那接下来呢，Fatma 厨师还要为我们介绍怎么样的美食呢？所以不要转台，健康美食马上回来。观众欢迎继续收看健康美食。在这个第三个环节呢，Fatma 厨师还要为我们展示怎么样的一道菜呢？可是这道菜呢，其实是很常见了，而且你们肯定也很常吃到，到底是什么呢？来，我们一起去看吧。Kembali di Tasty and Healthy, dan menu berikutnya saya akan demokan cara membuat tekwan, salah satu sup paling populer di kota Palembang. Membuatnya mudah dan simpel banget, tapi dia sangat sehat untuk asupan gizi tubuh kita. Ini bahan untuk membuat tekwannya adalah daging ikan tenggiri halus dicampur dengan tepung tapioka, 1 butir telur. 英鱼几乎没有脂肪，除了蛋白质，也富含脂溶性维生素、不饱和脂肪酸。丰富的铁质及维生素 B2 能预防贫血、美容肌肤。DHA 可活化大脑功能，因而提升我们的记忆力及预防痴呆。Kemudian bumbunya adalah kaldu jamur, kemudian ada garam, lalu ada lada halus,
Dan ini sedikit air ya untuk mengadon. Satu lagi adalah bahan untuk membuat sup udangnya. Dibuat dari bengkuang yang dipotong seperti batang korek api, lalu ada bawang merah iris, ada jamur kuping, kemudian ada bawang putih iris, dan ini adalah udang yang dipotong-potong. 凉薯中所含有的碳水化合物含量比较多，可以经过消化后直接被人体吸收。凉薯中的植物蛋白可以很好的被人体所吸收，并提供营养。凉薯中还含有丰富的糖分，可以经过消化分为葡萄糖、果糖等，这样就能够为人体提供能量。凉薯中维生素最为显著的就是维生素 C。维生素 C 对于清除自由基、延缓衰老、保护皮肤等都具有重要的作用。Bumbunya lainnya adalah garam, lada halus, dan kaldu jamur. Kita campur daging ikan tenggiri halus dengan ini adalah telur. Kita aduk rata. Lalu saya beri air. Bertahap dulu ya, jangan disemuakan. Nah, aduk rata, lalu kita masukkan tepung tapioka, lalu diaduk rata. Kemudian kita beri garam, lalu kaldu bubuk dan lada halus. Kita aduk rata lagi. Nah, ini bisa dikerjakan bersama putra-putri di rumah ya, supaya mereka punya kegiatan positif. Membuat banyak, sebagian bisa disimpan di dalam freezer sehingga ketika mau masak tinggal direbus ulang. Pemirsa Tasty and Healthy, ini adalah biji tekwan yang tadi kita rebus. Tandanya matang tuh sudah mengapung semua, biarkan kira-kira 5 menit mengapung, kita angkat. Ini siap disajikan bersama dengan supnya. Nah, tekwan sudah siap disajikan. Lebih lezat lagi disajikan ketika panas supaya dia bisa menghangatkan badan saat berbuka puasa. 那观众朋友们，那就是发马厨师为我们推荐的3道菜。希望呢，这3道菜能为你们在家里进行社交隔离，而且也是在进行斋月的朋友们当成一个参考。因为这些美食呢，不仅美味，而且特别健康，你们也要保持一个健康的身体哦。所以，我们今天的健康美食呢，就到这结束了。你们不要忘记收看每周日早上7点的健康美食。我们再会。Metro TV, knowledge to elevate.